Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat hadir pada malam ini untuk mengisi ruang masa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini termasuk sebahagian daripada amalan salih. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di masjid ini ada sedikit perubahan, iaitu Jumaat minggu yang kedua. Itu perubahan yang pertama. Perubahan yang kedua, asalnya kita nak mula membaca sirah, tetapi saya tengok sirah ini telah saya buka di Masjid Batu Dua dan ada yang sebahagiannya mengikuti saya di sana. Jadi untuk menyambung pengajian di sini, insya-Allah kita akan membaca hadis-hadis yang berhubung dengan kisah atau cerita yang diceritakan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis yang sahih kepada para sahabat. Kalau direpuh dulu kita baca cerita dari Al-Quran, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Kali ini kita nak baca kisah-kisah di dalam hadis. Maksudnya cerita ini diceritakan sendiri dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kisah-kisah kita panggil nabawi. Kisah-kisah yang siapa cerita? Nabi. Tapi kita kena pastikan jugalah, kadang-kadang hadis yang disandarkan kepada Nabi itu, cerita yang dikatakan Nabi cerita itu tidak benar. Dari sudut hadisnya tak sahih. Tapi insya-Allah dalam kisah-kisah yang akan kita kongsi, kita cerita dalam kuliah di sini, kita berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih, dan sebolehnya kita akan menyatakan kedudukan hadis yang mana cerita itu diambil. Cerita ni banyaklah, kan? Petik sana, ambil sini, kan? Riwayat sana. Tapi cerita-cerita yang kita nak kongsi ni, pertama cerita Nabi, kedua sumbernya daripada hadis yang sahih, supaya cerita yang bila kita sandarkan kepada Nabi itu cerita yang benar-benar diceritakan oleh Nabi. Dan kemudian di hujung hadis itu kita akan membaca fawaid ataupun ibar, durus wal ibar, pengajaran, faedah yang boleh kita ambil daripada cerita yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Cerita yang pertama, kisah yang pertama sebagai permulaan kepada kelas kita. Cerita ini atau kisah ini diriwayatkan hadisnya di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari.
Itu dari sudut kesahihannya tidak ada pertikaian. Cerita ini direkodkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di dalam sahihnya. Jadi tuan-tuan, cerita ni bukan cerita palsu lah, bukan cerita dongeng, bukan cerita karut, tapi cerita sahih. Daripada Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an qal, sahabat yang dengar atau riwayat hadis ni, riwayat cerita ini daripada Nabi, namanya Huzaifah ibnul Yaman. Masyhur juga sahabat ni, Huzaifah ni nama masyhur. Banyak riwayat-riwayat hadis, terutama berkaitan dengan hadis akhir zaman. Hadis kiamat banyak Huzaifah lah. Hadis-hadis fitnah dia panggil. Dan Huzaifah ni digelar sahibus sir, sahabat yang memegang rahsia. Huzaifah ni dia pegang rahsia Nabi. Rahsia apa? Nabi sebut pada dia, riwayat pada dia, cerita pada dia, habaq dekat dia siapa munafik. Kawan tu munafik, kawan ni munafik, kawan ni munafik. Nabi habaq kat siapa? Habaq kat Huzaifah. Huzaifah ni banyak benda-benda yang sensitif, rahsia, dia pegang. Itu Huzaifah. Dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi dia kata dia dengar direct, langsung daripada Nabi cerita ni. Menarik So salah satu daripada uslub, gaya ataupun approach, pendekatan Nabi ni, Nabi suka berkongsi cerita. Kerana manusia ini tabiatnya dia suka kepada cerita. Dia tertarik kepada cerita. Kan? Sebab itu kita tengok antara bentuk i'jaz, mukjizat Al-Quran itu adalah apabila di dalam konten, isi kandungan Quran itu ada cerita orang-orang terdahulu. Ada cerita umat Musa, ada cerita Bani Israel, ada cerita Nabi Ibrahim, ada cerita Zulkarnain, ada cerita Ashabul Kahfi, ada cerita Ashabul Ukhdud, ada cerita apa lagi? Banyaklah. Nabi Khidir, cerita Nabi Sulaiman. Boleh dikatakan inti Quran tu banyak tentang riwayat-riwayat ataupun kisah-kisah yang berkait dengan orang-orang terdahulu, dan juga cerita yang akan berlaku. Itu satu bentuk gaya bagaimana Nabi menyampaikan risalah dia melalui cerita. Nabi cerita, inna rajulan kana fiman kana qablakum. Ini biasanya cerita macam itulah. Cerita tentang ada seorang lelaki, rajulan. Siapa dia? Tak tahu. Tapi dia ni main actor, watak utama, pelakon, kita kata orang yang menjadi tajuk cerita ni ar-rajul, seorang lelaki. Tapi identiti dia tak diceritakan, nama apa, siapa dia. Dan kebanyakan Al-Quran ataupun hadis, kalau tuan-tuan tengok, demikianlah tabiat cerita dalam Quran. Kalau kita baca kisah-kisah dalam Al-Quran, cerita-cerita dalam Al-Quran, memang tak diceritakan kepada kita watak itu secara detail. Itu Al-Quran punya style. Ashabul Kahfi, dia habaq tak nama apa?
Dia abang tak siapa dia, anak siapa, orang kulit apa. Dia tak cerita. Luqman. Cerita Luqman. Orang mana? Siapa dia? Luqman bin apa? Anak dia nama apa? Anak dia tahu anak Luqman nama apa? Wa idza qala Luqman libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunay, ya bunay, ya bunay, wahai anakku, wahai anakku, wahai anakku. Siapa dia nama anak dia? Tak tahu. Quran tak cerita. Cerita Zulaikha, Yusuf pun Quran tak cerita. Zulaikha tu nama Zulaikha Imra'atul Aziz, isteri kepada raja. Siapa dia nama perempuan tu? Tak cerita. Kebanyakan watak-watak cerita di dalam Al-Quran tidak disebut biografi mereka. Latar belakang mereka itu tak disebut. Kerana apa? Tak penting. So bila Quran tak cerita, hadis tak sebut, benda itu tak didetailkan ataupun diperincikan oleh Al-Quran, kita tak payah duk kalut. Kita tak payah ta'ammuk. Tak payah duk dalam sangat. Nama apa? Siapa dia? Anak siapa? Kulit hitam ke putih? Orang hamba ke, orang merdeka ke? Mai mana? Tak perlu. Sebab benda itu tidak menjadi fokus, tidak menjadi matlamat Quran. Quran bukan nak suruh kita kenal kawan tu. Quran nak suruh kita belajar daripada kejadian yang berlaku. Nampak? Siapapun orangnya, tuan-tuan, sebahagian ahli tafsir tahu dia kata apa? Apabila Quran, ni tuan-tuan boleh ambil pengajaran, boleh take note. Quran apabila dia tak cerita nama apa, kadang-kadang dia sebutlah, satu dua dia sebut, tapi banyaknya dia tak sebut. Tahu sebab apa? Ini salah satu daripada kaedah tadabbur. Pasal apa Quran tak sebut nama? Pasal apa Quran tak cerita siapa dia? Kita nak kenal juga, nak tahu juga. Kata para ulama, Quran apabila dia tak sebut nama, itu menunjukkan apa? Ini penting ni. Very important, sangat penting, muhimmatun jiddan, urgent lah kita nak kena take note ni. Kerana watak, sikap, perangai orang tersebut ada pada setiap zaman dan dia boleh berulang ceritanya, tetapi mungkin dengan watak yang lain. Dapat? Tuan-tuan dapat tak? Pasal apa Quran tak detailkan kawan tu siapa dia? Identity. Pasal apa Quran tak cerita identiti dia siapa dia? Kerana bukan fokusnya orang itu, tetapi kejadian itu, sikap itu, watak itu. Maksudnya apa? Akan ada orang seperti ini, wataknya begini, sikapnya begini, perangainya begini. Cerita yang jalan cerita macam tu boleh berlaku hatta pada zaman kita. Jadi tak pentinglah orang tu siapa dia. Cerita bila kita baca, cerita itu walaupun mungkin man kana qablakum, cerita tu berlaku pada zaman Bani Israel, tak tahu dia punya jalan cerita kejadian itu sebiji exactly sama macam yang duk jadilah. Mungkin wataknya berbeza. Itu salah satu apa yang disebut oleh ahli tafsir ketika mereka hurai kenapa Quran tak rajin cerita. Quran tak sebut sangat identiti kawan tu, kan? Hatta Zulkarnain kita hanya tahu seorang yang memiliki dua tanduk. Kenapa dia digelar? Bukan nama dia. Zulkarnain tu gelaran dia. Tapi siapa dia Zulkarnain? Sampai kesudah kita tak tahu. Siapa dia Zulkarnain kita tak tahu. Pasal itu ada yang kata Zulkarnain ni Alexander the Great. Kan? Bisa dengar tak? Ada yang kata Zulkarnain Iskandar Zulkarnain. Iskandar. Quran kata Zulkarnain, dua tanduk. Kenapa dia ada kaitan? Sebahagian ahli tafsir kata gelaran Zulkarnain tu kerana apa? Kerana dia telah pergi ke Masyriq wal Maghrib. Dia telah kuasai timur dan barat.
dua tanduk, timur dan barat. Banyaklah tafsiran. Tapi siapa sebenarnya Zulkarnain? Tak tahu. Yang pentingnya kehebatan dia, cerita dia. Jadi bila baca Zulkarnain, ambil cerita. Zulkarnain tu siapa dia? Biar pergilah. Kan? Kita pun buh anak kita Zulkarnain. Tapi adakah seperti mana watak itu? Tak tahu. Kan? Buh juga anak kita nama-nama para nabi. Tapi adakah kelaku, tiru macam mana perangai para nabi? Tak tentu lagi. Nampak? Okey? Saya saja sebut ni pasal nanti kita akan jumpa macam tu. Anna rajulan, kana rajulun, rajulun, imra'ah, lelaki, perempuan, seorang, tapi tak tahu siapa dia. Jadi kita dah tahu dah. Pasal apa tak pentingnya kita tahu. Inna rajulan kana fi man kana qablakum. Ada seorang lelaki pada zaman sebelum daripada kamu. Makna cerita ni cerita umat sebelum daripada umat Nabi kita. Sebelum kita lah. Nabi ni bila dia kena man kana qablakum, sebelum daripada kamu, boleh jadi umat-umat Musa, boleh jadi Bani Israel, boleh jadi sebelum pada kita lah. Banyak lah kan. Macam Quran kata apa? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Orang sebelum kita ni maksudnya umat-umat para nabi sebelum daripada kita. Kan? Okey. Dia kata kana fi man kana qablakum. Ada seorang lelaki daripada umat-umat sebelum daripada kamu. Atahul malak, telah datang kepadanya, kepada lelaki itu, al-malak, malaikat. Buat apa? Liyaqbid ruhahu, untuk mencabut nyawanya. So malaikat apa ni? Malaikat apa? Malaikat maut. Bukan Israel. Israel tu tak benar. Itu riwayat Israeliat. Dan Nabi dalam Quran sekali pun tak pernah jumpa. Dia kata ada dalam surah apa tak tahu, Allah Ta'ala sebut Malakul Israel. Itu bukan Quran lah. Mungkin mastika. Tapi dalam Quran tak ada. Israel tak ada. Dia kata dalam hadis pun tak ada. Semua dalam Quran Malakul Maut, malaikat yang mencabut nyawa. Okey. So atahu malak, telah datang kepadanya malaikat. Malaikat apa? Malaikat maut. Malaikat ni banyak jenis. Kalau kita tengok, ada orang dia kata rumah yang ada gambar ataupun ada patung, malaikat tak masuk. Dia kata kalau malaikat tak masuk, bagus juga. Sebab kita buat apa pun, malaikat tak tulis. Ataupun kalau kita nak mati, itu tak jadi matilah, malaikat tak mai. Malaikat ni bukan satu. Kan? Malaikat yang Nabi kata rumah yang padanya ada patung, ada anjing yang tak dimasuki malaikat, yang malaikat tak dekat dengan orang yang berjunuk, dia merujuk kepada malaikatur rahmah. Itu kita kena faham juga. Bila disebut malaikat itu tidak datang, tidak masuk, tidak menghampiri kita, bukan semua malaikat, tetapi malaikatur rahmah, malaikat yang datang bersama dengannya rahmat Allah. Jadi bila malaikat tak masuk ke dalam rumah kita, yang mana dia itu bersama dengannya rahmat Allah, maka rumah itu kering, kosong, jauh daripada rahmat Allah. Kan? Sebab itu kita kena faham, bila Nabi kata tak masuk itu, malaikat apa yang tak masuk? Adapun malaikat yang mencatatkan amalan kita, malaikat yang cabut nyawa kita, malaikat yang mengawasi kita, yang itu sentiasa berada dengan kita. Okey? Jadi malaikat yang main ni, malaikat yang bertujuan untuk mencabut roh dia. Faqila lahu, dikatakanlah kepada lelaki itu, malaikat tu kata pada dia, malaikat tu tanya dia.
Malaikat tu tanya, hal amilta min khair? Engkau ada buat baik tak? Boleh tak malaikat dia mari dia bercakap dengan kita sebelum kita mati? Dalam hadis memang ada sebahagian riwayat yang sahih, memang ada dalam riwayat yang sahih, malaikat bertanya dan bercakap dengan kita sebelum daripada kita wafat, terutama malakul maut. Sebahagian riwayat kata dia mari dia bagi salam, Assalamualaikum ya ayyatuhan nafsut tayyibah. Artinya dia mari dia bagi salam, dia bagi tahu kita, dia bercakap dengan kita dan kita melihat malaikat itu wujud di depan kita. Tapi dalam waktu yang lain, malaikat boleh hadir dalam hidup kita dalam rupa bentuk yang bukan asal lah. Maksudnya malaikat itu mari dalam rupa bentuk orang, boleh jadi. Boleh tak malaikat mai dalam bentuk orang? Boleh. Banyak hadis. Boleh tak malaikat datang dan bercakap dengan kita? Boleh. Lagi apa lagi? Boleh tak kita dengar suara malaikat? Boleh. Tuan-tuan boleh dengar suara malaikat tak? Boleh. Kalau ingat lagi hadis yang kita baca di Masjid Nurul Hikmah, Wang Bintung, suara dari awan. Suara siapa? Malaikat. Siapa yang dengar? Satu orang laki-laki yang duduk di tengah padang pasir. Dia dengar suara tu. Suara tu suara malaikat. Jadi menunjukkan manusia boleh dengar suara malaikat. Tapi kita jangan duk buat gila pula. Sekejap lagi duk pergi tetak orang tak tahu hala ke, duk sembelih orang tak tahu hala, yang duk halusinasi tu kan. Yang tuan-tuan dengar ada cerita yang sembelih anak tu, dia kata saya duk dengar bisikan. Ingat jaga-jaga. Ingat jaga-jaga. Dan kadang-kadang ada orang dia pergi menuntut ilmu apa-apa, dia isim. Bila dia balik, dia kata malaikat dah bercakap dengan dia. Mungkin bukan malaikat tetapi syaitan. Itu kita kena istighfar banyak-banyak kan. Kalau malaikat macam mana kita nak tahu dia tu malaikat? Mesti dia suruh benda baik. Takkan malaikat nak suruh mengekor, dia terhampilah nampak hang tak ada kerja apa, pitikam bilah tengok mana tahu kena. Kita pun habaq kat bini, malaikat bisik kat aku suruh pitikam. Itu bukan malaikat abang, itu setan. So selain daripada malaikat yang boleh bercakap dengan kita, syaitan. So macam mana kita nak clear? Kita tengok apa konten dia cakap. Itu memang disebut dalam hadis. Dalam hadis. So dia cakap dengan kawan tu, dia kata, hal amilta min khair? Engkau ada tak buat apa-apa benda baik? Kau ada buat amalan apa tak yang baik? Ada buat amalan soleh tak? Dia kata, ma'a'lam. Qila lahu undur. Dia kata, aku tak tahu ada tak benda baik aku buat. Dalam erti kata yang lain, dia kata macam tak ada. Bila malaikat tanya, ada tak? Dia kata, ma'a'lam. Aku tak tahu, ada tak tahu. Berat kan. Ini bukan tawaduk. Ni memang dia tak ada. Dok dia tawaduk kot, dia tak mau riak. Bukan masalah riak ni, masalah malaikat tanya, bukan orang. Dengan malaikat nak riak apa? Kan? Esok malaikat tanya, siapa Tuhan kamu? Nak jawab pun sekali nampak pandai sangat, tak payah dia jawab mah. Tak jawab mah. Kena sudah reti. Bila malaikat tanya, jawab. Yang ni memang dia tak ada, dia kata ma'alam. Aku tak tahu. Aku rasa tak ada aku buat. Tuan-tuan, kalau kita dengar macam ni, pergilah. Tak ada benda baik. Korang-korang tuan-tuan boleh kat cerita. Terduduk malaikat tu nak dengar duduk sah. Saya ikut lenguh nak dengar. Saya ni banyak. Banyak belum tentu makbul. Banyak belum tentu Tuhan terima. Kan? Nampak? Faqila lahu unzur. Bila dia kata ma'alam, aku tak tahu. Ingatlah, saya terjemah bahasa kita lah. Takkan tak dok kot. Cuba ingat-ingat balik. Cuba ingat-ingat balik. Takkan tak dok langsung, hang tak buat apa langsung. Kadang-kadang mungkin kita terlepas pandang, mungkin kita tak tengok, mungkin kita tak ingat. Unzur. Cek balik, tengok balik. Kok ada, tengok. Ingat balik. Tak apa, betul dah. Jangan kelut. Ingat balik. Duk elok-elok ingat kok ada. Jangan dok abang tak ada. Ada kot. Takkan tak ada. Kan?
Dia kata, ghaira anni kuntu ubayi'un nas fid dunya wa ujazihim fa unzirul musir wa atajawaz 'anil mu'sir. Dia pun duduk renung, muhasabah, fikir, flashback balik. Dia kata ada satu kot, aku ingat yang tu boleh kot no, kira baik kot yang tu. Apa dia? Dalam sebahagian riwayat dia kata, sama riwayat ni dia kata, aku ni ubayi'un nas. Aku ni jenis orang yang berjual beli, atau orang yang dalam sebahagian riwayat dia kata tajir, bisnes, orang meniaga. Dia kata aku ni orang meniaga. Orang yang bila meniaga ni akan melibatkan pihak kedua, ketiga dan sebagainya lah kan. Dia kata bila aku berurusan dengan orang ni, dia kata aku kalau aku tak halusi sangat lah, yang mana boleh bayar aku cincai lah, kira untung sikit-sikit pun aku janji kawan tu boleh barang dia. Bahasa saya terjemah tu. Dia kata kalau orang berniaga mari tawak-menawak sikit, aku ingat boleh untung sikit, ada beda model. Janganlah sampai beli RM5, kawan tu main tawak boleh RM2. Boleh lah. Cukup deposit gulung. Dia kata ada untung sikit, lepaslah. Artinya yang pentingnya apa? Orang itu mendapat hajatnya. Aku berjaya menunaikan kehendak dan keinginan dia. Aku berjaya memberikan sesuatu yang dia nak. Aku kira okey lah, bagilah. Aku taklah strict sangat, taklah ketat sangat, taklah aku menekan sangat. Sebab peniaga ni dia kena ingat, dia memiliki apa yang orang nak. So advantage, kelebihan tu di dia, bukan di pembeli. Sebab bila dia tak bagi, pembeli tu terpaksa juga untuk beli. So dia ni bila dia berurus niaga, dia mempermudahkan urusan itu. Dia kira nak bagi jadi, dia kira nak bagi kawan tu dapatlah. Dan dia kata kalau ada orang yang hutang, dia taklah tekan untuk orang tu bayar. Dan kalau dia nampak orang tu tak boleh bayar, halal lah. Dia habaq dekat pekerja dia, hang pergi tengok. Kawan tu yang hutang aku tu, hang pergi tengok. Dia suruh khadam dia pergi tengok. Macam mana kawan tu boleh bayar tak? Allah, dia pun tengok memang harus nak bayar. Tak apa, biar pergi bagi tempoh kat dia. Bagi tempoh kat dia. Kalau dia ada duit, suruh dia mai. Kalau tak ada duit, tak apalah. فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةِ. Malaikat kata Tuhan habaq hang pi masuk syurga. The only one. Itu saja. Allah kata فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ, pi masuk syurga. Cukup. Hadis rawahul Bukhari. Habis cerita kita. Azan. Tak boleh tutup tu kan? Habis dah? Masuk dah syurga? Habis? Nak dengar apa? Itu ya kita. Masuk syurga. Tuan-tuan hadirin mukminin. Inilah yang selalu kita baca. Yang selalu kita dengar. Bagaimana amalan yang pada pandangan nilaian kita kecil, tetapi pada penilaian Allah besar. Apatah lagi lelaki ini, di antara kehebatan dia, di antara yang mengangkat amalan itu menjadi besar, apabila dia memudahkan urusan orang lain. Bila dia jual, dia kira nak bagi nak bagi je. Kan? Kadang-kadang kira kawan tu buat keluar adalah RM10, ada lagi RM1. 11, dia buat keluar 10. Tak apalah, marilah 10 tu, pergilah balik.
Tapi jangan bawa keluar RM1, 10 tak bawa keluar. Demam. Berapa sebelah dia pun suruh RM1. Mana 10 lagi? Tak apalah, pergilah balik. Yang tu dengan dia balik. Tuan-tuan, kita kadang-kadang dalam hidup ini, berapalah sangat amalan yang kita buat di masjid ni. Semayang malam saya, tuan-tuan, semalam bangkit tak? Minggu ni berapa kali kita bangkit? Quran berapa lai kita baca? Zikir berapa kali kita ulang? Zikir pagi tadi baca tak? Asbahna ala fitratil Islam. Petang tadi baca tak? Amsayna. Hari ni Jumaat baca tak Kahfi? Kalau kita nak halusi, tuan-tuan, kalau kita nak detail amalan yang kita panggil amalan khusus, amalan yang kita panggil ibadat yang memang core, seperti baca Quran, zikir. Minggu ni puasa tak lagi? Sunat. So, kalau soalan-soalan itu ditanya, kita akan nampak betapa teruk, daif, lekeh, lemahnya kita dengan para sahabat. Kadang-kadang kita tertanya, apakah barangkali amalan yang boleh Tuhan sayang dekat aku? Barangkali apakah amalan yang aku buat Tuhan rahmat di atas benda tu? Sebab itu kita tanya, kita duk rasa semayang kita besar. Besar mana soalannya? Banyak mana? Cuba angkat kaki malam ni, tengok tapak. Berapa orang dah pecah kaki dia semayang sunat? Cuba kita tengok. Nabi pecah. Berapa orang yang pecah? Tiba-tiba kita mendakwa kita nak masuk syurga. Kita mendakwa kita inginkan syurga. Jauh benar kita dengan syurga. Sebab itu hadirin mukminin, kalau kita tengok dalam hadis, antara amalan yang besar di sisi Allah ini apa dia? Iaitu kita memberikan kemudahan kepada orang. Tak apalah kita kurang sembahyang, kurang puasa, kita ambil yang ni. Kan? Saya nak baca beberapa hadis tak tuan-tuan? Terutama hadis Muslim. Hadis-hadis ni dia sokong cerita kita. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya." Sesiapa yang meringankan atau melapangkan sesuatu kesempitan saudaranya di dunia, naffasallah, Allah akan melapangkan kurbatan min kurabil yaumal qiyamah. Sesiapa yang memudahkan urusan orang lain, memudahkan urusan orang lain di dunia, Allah mudahkan urusan di akhirat. Kata ulama, di akhirat itu di mana? Di padang mahsyar. Di mana? Di atas titian sirat. Ketika kita ditimbang, dihisap, dia jadi mudah. Balasan dia apa? Sebab kita mempermudahkan urusan orang lain. Kalau tuan-tuan tanya, tang mana Tuhan nak pemudah tu ustaz? Tang mana yang Tuhan nak pelapang tu? Di padang mahsyar. Jawapan dia di padang mahsyar. Lambat lagi lah ceritanya. Lambat lagi. Lambat lagi lah. Yang kedua Nabi kata apa? Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang susah. Kemudahan kepada orang yang susah. Kata para ulama, kemudahan kepada yang susah ini, kata para ulama, iaitu mereka yang memberi kemudahan kepada orang-orang yang miskin dalam urusan hutang. Dia spesifik terus. Dia kata waman yassara ala mu'sir. Sesiapa yang mempermudahkan orang yang susah. Kata para ulama seperti dalam Tuhfatul Ahwadhi, disebut bahawa maksud memudahkan itu merujuk kepada hutang. Siapa yang orang ada hutang dekat dia, yassara, dia permudahkan kawan tu, Allah akan permudahkan dia esok di hari akhirat. Nampak? Waman satara musliman, siapa yang menutup aib satu orang Islam, Allah tutup aib dia di dunia dan akhirat. Allah akan tolong kamu sekiranya kamu menolong saudara kamu. Pertolongan Allah itu
berada di dalam pertolongan kamu kepada saudara kamu. Itu hadis yang kita baca untuk sokong yang kita baca tadilah. Dalam hadis Bukhari daripada Jabir bin Abdullah, Nabi SAW sebut apa? Hadis ni pun sokong cerita tadi. Nabi kata apa? Rahimallahu rajulan, Allah rahmat, Allah sayang. Pasal tu masuk syurga bukan kerana amalan, kerana rahmat Allah. Kawan ni bila malaikat tanya, apa hang buat? Dia tak tahu dia buat apa, sebab dia tak ada. Tiba-tiba dia buat satu benda yang Tuhan rahmat, masuk syurga. Nampak tuan-tuan? Dia bukan masuk kerana amalan tu, tetapi kerana rahmat Allah. Soalannya, pasal apa Tuhan rahmat dia? Pasal dia buat benda yang Tuhan suka. Apa dia benda yang Tuhan suka tu? Tengok hadis ni kata apa? Rahimallah, Allah rahmat. Siapa yang nak rahmat, buat benda ni. Allah rahmat 3 golongan. First, rajulan samha idza ba'a. Allah rahmat seorang lelaki yang bersifat mudah dan senang ketika menjual barang. Itu jenis yang pertama, samha. Pasal itu kita sebut sahibus samahah. Samahah artinya samh, lapang, orang yang memiliki kelapangan. Kan? Dia kata rajulan samha idza ba', orang yang bersikap mudah ketika menjual. Jadi peniaga yang kedekut, bakhil, berkira, halusi, kira nak untung, duk tak kira nak pemudah orang, duk kira nak tibai, nak kira nak untung, nak kira nak cekik, kira nak buat untung, sikit-sikit pun dia kira, timbang 3-4 kali timbang, angkat celup, angkat cekak buh, cekak keluar, cekak buh, cekak keluar, cekak buh, cekak keluar, cekak gamit ke? Dia tok buh. Siapa ke medok ikan tu? Ikan tu medok. Pegang tok tak medok. Buh daripada tu lembek buh. Pegang tok. Awak ni terlebih pula. Angkat pula, tekorang pula, ambil pula. Terlebih banyak mana? Terlebih 2 jarum. Jarum tu pun berapa kali ejah dah, sprint pun tendang keluar dah. Kadang-kadang tok dia pusing, tak dan tok pun dia pusing dah. Awak pusing tak dan tok lagi. Angin. Jangan duk berkira. Samha. Jangan duk berkira sangatlah. Pelebih sikit. Kadang-kadang kita jual sos. Kita kena ambil kira bekas sos. Botol sos. Jangan duk cah atas sos tu. Botol tu tak kira timbang gram. Samha. Mau nak masuk syurga, bagi lebih. Ini jenis goreng banyak-banyak tu. Tu pun saya sayang tau. Dia goreng banyak-banyak. Lepas tu dia pergi bedok 5-6 pinggan. Pasal nasi goreng Pattaya 5 pinggan. Tapi 5 orang dia goreng banyak-banyak. Dia bedok. Kita tengok pinggan kawan tu lebih pada pinggan aku. Tapi Pattaya juga. Dia Pattaya lain, hang Pattaya. Saya sayang lah tuan-tuan. Pasal apa? Pasal Pattaya dia RM6. Pattaya saya 42. Kau 38. RM6 juga. Lepas tu saat lagi dia duk pergi ejah pula. Kau ni dia cuek-cuek sikit main buh. Tak payah lagu tu. Sayang kita. Tak padan dengan satu sulu nak masuk neraka. Jangan tuan-tuan. Cedok buh pihak kawan tu kata, ni boleh makan 2 orang ni. Tak lah. Tapi samha. Kita memang dah untung dah. Beras 10 kilo tu boleh buat berapa ratus pinggan dah. Balik lebih pada modal dah. Kita kalah nak kaya. Kita nak rahmat Tuhan. Bila Tuhan rahmat, berkat rezeki, tak cukup. Ini sampai kawan tu kata, awak order 2 pinggan. 2 orang, dia kata saya seorang. Order sampai 2. Dia kata kalau order 1, macam setengah. Lain kita habak nasi 1, dia bawa setengah. Kita pun tak tahu setengah dengan 1 lagu mana. Tak payah kira lah. Nasi. Kita kedai tu bengkrak dah ustaz weh. Pasal buah nasi lebih. Tak nak dengar lagi. Kita kadang-kadang.
Kita pasal setan duk hasut, duk rasa kita akan kaya dengan kita akan kaya dengan semangkuk dua mangkuk nasi tu. Setan duk abang tu. Dia tahu hang semangkuk dua mangkuk tu, kalau hang kira, kalau hang ambil reti semangkuk dua mangkuk tu, hang kaya lama dah. Tu yang hang tak kira, tu yang hang duk terani tu. Tuan-tuan, tak tahu kan. Nak kaya buat kilang beras. Yang kedua, wa idza ishtara, yang beli, yang ba'a wa ishtara, yang jual, yang beli. Yang beli pun jangan yang jual kan, yang jual pun sama, yang beli pun sama. Dia kena ada tolak ansur. Yang beli jangan berkira sangat kan. Yang jual pun jangan berkira sangat. Wa idza iqtada, Nabi kata yang ketiga, orang yang mudah dalam beli, orang yang mudah dalam jual beli, dalam urusan jual belilah. Dan yang ketiga, orang yang bersikap belah kasihan ketika menuntut haknya, yakni hutangnya. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, kata beliau, hadis ini menjadi suatu galakan kepada orang yang mempunyai kelebihan untuk bersikap lapang dalam muamalah. Mereka lapang ketika berjual beli, dan mereka memberikan kemudahan dan kelapangan ketika mereka meminta hutang daripada orang yang mereka beri hutang. Maksudnya hadis ni satu anjuran, satu galakan untuk kita bersikap belah kasihan. Belah kasihan. Bahkan tuan-tuan, dalam suratul Baqarah ayat 280 Allah kata apa? Kita tuan-tuan, kadang-kadang kawan tu bukan tak mau bayar, dia tak pun ada. Cuba balik tengok surah Al-Baqarah 280. Allah kata apa? Wa in kana dhu usratin, dan jika orang yang berhutang itu berada di dalam kesusahan, ini ayat Quran ni, fanadhiratun ila maisaratin, hendaklah kamu memberikan tangguh sehingga mereka mempunyai kemampuan. Quran suruh. Wa an tasaddaqu, kalau hampa bagi sedekah terus. Ada ustaz mana tak tahu, dia kata jangan bagi sedekah. Kalau ada orang hutang kat kita, jangan galai. Pasal apa? Yang tu kita nak suruh dia merangkak kat kita tu. Sangat ganas ustaz ni. Sangat garang lah ustaz ni. Wahai Quran kata wa an tasaddaqu, sikit-sikit halal buang sedekah buang. Pasal apa? Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Quran kata jika kamu, kalau dia tak mampu, bagi tempoh. Kalau dalam kemampuan kamu boleh sedekah, wa an tasaddaqu, kamu sedekah. Kerana apa? Kerana itu lebih baik bagi kamu. Dia kata saya tak mau sedekah ustaz, sebab itu pahala saya di akhirat. Tak betul. Sebenarnya bila kita sedekah pun dia jadi pahala. Saya nak suruh dia merangkak cari saya. Tak. Kita takut awak merangkak cari dia. Pasal apa? Pasal zalim pada dia, kan? Okey. Kemudian Nabi sebut dalam hadis Ibnu Majah, Nabi kata apa? Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kata man talaba haqqa falyatlubhu fi afaf wafin au ghairi wafin. Hadis Ibnu Majah, hadis sahih. Sesiapa yang ingin menuntut haknya, yakni hutang ke ataupun ada barang orang pinjam kat dia ke apa ke, Nabi kata apa? Falyatlubhu fi afaf, hendaklah dia minta dengan cara yang baik, sama ada kepada orang yang ingin membayarnya ataupun orang yang enggan membayarnya. Tetap kamu minta dengan cara yang baik. Jangan malukan dia, jangan aibkan dia, kerana barangkali ini hari kamu senang, esok kita tak tahu. Kerana dunia ini senantiasa berubah. Hari ini ada manusia di atas, esok kita tak tahu, mungkin ada di bawah. Kan? Kemudian Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Khudh haqqaka, ambillah apa yang menjadi hak kamu, tuntutlah, tetapi tuntutlah dengan cara yang baik. Kan? Kemudian tuan-tuan, dalam satu hadis, ni satu hadis ni, menarik hadis ni. Hadis ni pun cerita juga daripada seorang sahabat nama Abul Yasar. Masuk kan?
2 minit 2 minit. Kita try habis cerita ni dan 2 minit. Dari Abu Yasar, Rasulullah bersabda, Man ahabba an yudhillahu Allahu azza wa jal fi dhillih. Siapa yang pada hari kiamat di padang mahsyar, ketika matahari sejengkal di atas kepala, dia nak ada payung di atas dia. Dia buat lagu mana? Falyundhiris mu'sir aw liyada' anhu. Sesiapa yang nak berada di bawah naungan arasy Allah, hendaklah dia memberi tempoh kepada orang yang dalam kesusahan untuk membayar hutang, atau dia melepaskan orang yang berhutang tersebut. Tengok, Abu Qatadah cerita. Abu Qatadah ni, dia ada satu orang yang hutang dengan dia. Ini cerita Abu Qatadah. Satu orang hutang dengan dia. Tak apa, kita azan, saya tersambung cerita menarik Abu Qatadah ni sikit, pasal kita dah sebut kan. Kita lagi laluan pada azan. Tadi kita baca suratul Baqarah 280. Disebut dalam riwayat tafsir Ibn Kathir, katanya dalam riwayat tafsir Ibn Kathir, cerita Abu Qatadah ini berhubung dengan ayat tadi 280 yang kita kata siapa yang ada kemampuan dia boleh beri tempoh, itu yang terbaik. Katanya ayat itu berhubung dengan kisah yang kita nak baca ini, kisah Abu Qatadah. Abu Qatadah, seorang sahabat Nabi, pernah memberi hutang pada seorang lelaki. Lalu dia pergi menuntut. Dia pergi cari. Orang tersebut lari, tak mau jumpa dia. Lalu Abu Qatadah pergi hari yang berikutnya, tak ada. Tiba-tiba dalam dia duk tengok tak ada orang. Bukan tak ada, orang tu lari. Keluar daripada rumah tu seorang budak kecil, mungkin anak orang tu ke apa, keluar. Abu Qatadah panggil, budak, mari sekejap. Ada tak lelaki ni dalam rumah? Dia kata ada, duk makan. Budak ni dia tak ada cakap bohong. Mana bapak kau, belang? Dia tidur. Dia kata dia tidur. Dia tak ada cakap bohong budak ni. Dia kata ada, duk makan. Kau pergi panggil dia. Abu Qatadah kata kau pergi panggil dia. Keluarlah si fulan tu. Abu Qatadah kata, mari keluar. Kenapa yang hang duduk dalam tu tak keluar? Dia kata apa? Dia kata sesungguhnya aku dalam kesulitan. Aku tak ada duit nak bayar. Taklah, Abu Qatadah kata, tu hang makan tu boleh pula. Dia kata aku tak ada duit. Abu Qatadah tanya, hang betul ke tak ada duit ni? Dia kata aku tak ada, betul kalau ada aku bayar. Abu Qatadah menangis. Bila Abu Qatadah dengar orang tu cerita, dia menangis sungguh-sungguh. Lepas tu Abu Qatadah kata, aku takut. Sebab apa kau yang takut? Dia pula takut. Dia yang bagi hutang tu takut. Dia kata sebab aku macam tekan hang. Aku dengar Nabi SAW. Sahabat macam tu lah. Bila ada apa-apa dia pakai relate. Aku dengar Nabi pernah kata, man naffasa an gharimi aw maha anhu kana fi dhilli arsh yaumal qiyamah. Abu Qatadah menangis sungguh-sungguh. Pasal apa? Pasal dia duduk pergi cari kawan tu, dia tak tahu cerita sebenar. Aku dengar Nabi kata, sesiapa yang memudah dan memberi tempoh kepada orang yang berhutang dengannya, atau dia menghapuskan hutang itu yang ada padanya, sesungguhnya Allah meletakkan orang tersebut di bawah arasnya pada hari kiamat. Daripada Sulaiman bin Buraidah, daripada ayahnya Buraidah radhiyallahu an, kata Sulaiman bin Buraidah, aku mendengar daripada ayah aku, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sesiapa yang memberi tempoh masa kepada orang yang berada di dalam kesusahan dan kesulitan, setiap hari yang diberi tempoh itu dicatatkan oleh Allah seperti dia sedang bersedekah. Jika hutangnya itu belum mampu dibayar dan dia masih memberikan tempoh, maka setiap hari itu digandakan 2 kali lipat daripada nilai hutangnya. Maksudnya katakanlah dia kata ujung bulan aku bayar, setiap hari itu 1 sedekah. Sampai hari ke-30 dia pergi mana? Dia kata aku tak mampu, dah expired, dah lebih date, tambah lagi. Yang trip kedua, second stage tu, yang peringkat kedua tu 2 kali pula. Satu hari 2 double. Nampak? Hadis riwayat Ahmad, Ibn Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan kata Syekh Nasiruddin, hadis ini sahih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, dahulu ada seorang peniaga, dikatakan hadis ini sama dengan hadis tadi. Kana tajiran yudayinun nas. Ada seorang peniaga yang dia memberi hutang kepada manusia. Apabila dia melihat orang yang berhutang, yang membeli barang daripada dia itu berada di dalam kesusahan, dia berkata kepada khadamnya, hapuskan, halalkan, biarkan. Mudah-mudahan dengan kita melapangkan dia, Allah melapangkan kita. Apabila dia mati, sungguh Allah melapangkan dia. Hadis Bukhari. Dikatakan hadis ni adalah orang yang sama dalam hadis yang kita baca tadi. Itulah kisah kita pada minggu ini, pada bulan ini, insya-Allah. Pada bulan yang akan datang, kisah yang kedua yang mungkin lebih menarik yang kita akan dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.